Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kau nak menyapu rumah, sapulah awal-awal, nak kemah awal ataupun mandi dulu, duduk sini kejap, setengah jam. Tak lama, setengah jam. And then kita follow, dah dengar, bagi input, dapat energi pagi, dapat kekuatan pagi, dapat minda pagi, dapat apa kita kata, satu dorongan pagi. Lepas tu buat kerja, nyapunya, mengemasnya, melipat bajunya, buat kerja. Kenapa? Sebab kita dah ada energi yang sangat tinggi. Dan hari ini nak menjawab satu persoalan daripada seorang sahabat kita yang DM belum? DM dia, soalannya apa ya? Soalannya okey. Dia DM belum dan katanya, saya ni, okay, ini soalannya, saya ni banyak kali tak boleh nak kawal rasa marah dan lepas dah marah-marah tu barulah rasa lega. Tetapi juga rasa menyesal. Tak patut nak marah-marah sangat. Macam mana Abang Long, saya nak kawal rasa marah saya ini? Kesian anak-anak. Abang, teman kita ni DM Abang Long dekat Facebook. So hari ni Abang Long nak fokus pada soalan beliau ni dan nak jawab sikit soalannya ni. Alright. Okay, baik. Yang first kali, marah adalah normal. Okay? Marah itu normal. Jangan rasa, sebab marah ni satu perasaan, satu sifat yang memang adalah sifat-sifat yang banyak yang Allah dah beri kepada kita. So marah itu adalah normal. Yang tak normalnya, yang jadi pelakuan defisiensinya adalah bila mana marah itu kita tak dapat nak kawal. So itu yang abnormalnya. Tapi marah itu sendiri adalah normal. So jangan dibuang rasa marah. Rasa marah itu penting. Okay, yang semarah itu penting. Yang perlu kita buat adalah kawal rasa marah. Okey, itu satu. Pegang yang tu. So, jangan buang rasa marah. Biarkan rasa marah. Kawal rasa marah itu paling penting. Itu satu. Yang kedua, kenapa marah ni wujud? Kenapa kita marah-marah? Okey, sebab soalan ni penting. Soalan rakan Abdul yang DM ini penting. Kenapa marah tu wujud? Kita kena faham puncanya. So ada banyak punca. So kalau kita tanya, macam-macam akan bagi alasan. Macam-macam alasan kan. Okey. Tapi soalnya sekarang ni, kita yang tahu kenapa marah itu wujud. Okey, antaranya kita takut. Kita takutkan sesuatu, maka marah itu wujud. Sebab kita tak mampu nak mengawal fikiran kita. Kita tak mampu nak mengawal hati kita. Kita takutkan apa? Kita takutkan dengan keadaan PKP ini berlanjutan. Kita takut bahawa bisnes kita akan makin merudum. Kita takut bahawa anak kita ini tidak akan mampu survive di waktu masa depan. Kita takut bila dia tak belajar, kita dah mula takut. Kita takut kalau misalnya dia gagal exam, kita takut. Banyak rasa takut ini membuatkan kita mengeluarkan rasa takut itu dalam bentuk marah. Marah yang tak dapat nak dikawal. Okey, ini isu dia. So itu yang pertama, takut. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah tidak tahu dan tidak faham. Banyak perkara yang bila kita tak tahu dan kita tak faham, maka kita marah. Kita meletup. Kita meletup dengan perkara yang kita tak tahu. Kita meletup dengan perkara yang kita tak faham. Sebab apa? Sebab bila kita tak tahu dan bila kita tak faham, takut itu lagi sekali akan muncul. Takut itu akan muncul. So, bila kita marah, kita nak kena fikir, aku faham tak apa yang aku marah ni? Aku tahu tak benda yang aku marah ni? Ramai orang yang tak tahu. Bila dah lepas marah-marah, dia boleh fikir, aku marah ni sebab apa sebenarnya? Perasan tak? Baru dia nak tanya. Sedangkan marah tu dah lepas. Ini yang kata penyesalan lepas pada marah. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata kan. So sebelum pada telajak kata tu, sebelum marah itu keluar, kita nak kena faham dulu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ni, kenapa rasa marah ni wujud? Rasa marah ni wujud sebab kita tak setuju. Ya, Syikin. Betul. Betul, Liza. Marah itu normal. Tak dapat kawal marah itu yang tak normal. So, ya betul, Syikin. So, yang ketiganya apa? Yang ketiganya tidak setuju. Bila kita tak setuju dengan orang lain, maka rasa dalam diri itu mula membuat-buat. Bila mula membuat-buat, maka dia akan meletup keluar dalam bentuk rasa marah. Kerana kita tak setuju. Baik, soalan belum adalah, adakah kita memang boleh buatkan dia setuju? Adakah dia memang akan sentiasa setuju dengan kita? Tak. Sebab NLP kata, map is not the territory. Pemikiran kita ni berbeza. Bermaksud, apa juga yang kita cakap, tak mesti orang akan setuju. So, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Okey? Dia tak setuju. So, okey. Sebab apa? Sebab dia ada pemikiran dia. Pemikiran dia berdasarkan apa? Berdasarkan pembelajaran dia, berdasarkan persekitaran dia, berdasarkan pengalaman dia. So,
dia berbeza dengan kita, betul? Right? So dia tak setuju. Tapi kadang-kadang manusia ini, kita ini, bila orang tak setuju dengan kita, kita dah mula rasa marah. So jangan. Syikin kata apa? Syikin kata, dulu sebelum pergi kelas coach, macam itulah saya. Alhamdulillah, sekarang dah boleh kontrol marah. Terbaik, Syikin, terbaik. Alhamdulillah. Kontrol rasa marah. Yang terbaik sekali adalah orang yang dapat kontrol rasa marah. Betul? Ya, betul, Ilza. Pemikiran manusia berbeza. Okey. So, kenapa marah ni wujud? Aziana, okey, Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Morning. Pagi kita, okey, beri energi pagi, bagi keceriaan pagi, bagi kekuatan pagi-pagi supaya kita nak meneruskan kehidupan kita sepanjang hari pada hari ini. So awal-awal kena ada energi yang tinggi, okey. Boleh? Alright, okey, baik. Kenapa rasa marah ini wujud lagi? Rasa marah ini wujud adalah kita rasa terancam dan juga kita tak suka nak dipertikaikan. Maka marah ini wujud. Bila orang ancam kita, kita dah mula rasa marah. Ceritanya adalah, Abang nak petik satu cerita semalam. Menarik cerita ni. Dekat TV lah kan, dekat TV. Menarik cerita ni kenapa? Sebab orang ini, boleh belum cerita Okey, boleh. Hero, kita dah hero lah kan. Hero ni dia memang kaki speeding. Bawa kereta. Kaki speeding bawa kereta. Dan dalam satu pertandingan, dia dah berjaya beat si penjahat ni, dah berjaya beat si penjahat, dan dia dah layak sebab dia orang bertaruh. Bertaruh ni haram kan. So ini cerita lah. So dia bertaruh dan dia menang RM500,000 dengan si penjahat ni. Kemudian penjahat ni, dia biasalah orang jahat kan. Dia tak nak bagi RM500,000 ni. So dia pun mencabar. Dia cabar si hero yang kaki speeding kereta ni, dia cabar dan dia ungkit kisah lama dan sebagainya untuk lawan dengan dia. Lawan kereta. Dan hero ni, dia kan dia gagal kawal rasa marah ni, maka dia rasa tercabar dan dia rasa terancam, maka dia sahut cabaran itu dan dia belum berkereta dengan si penjahat ni tadi. Dan of course penjahat ni, dia belum berkereta dengan cara yang tak betul. So mereka bertiga, si hero, adik si hero dan juga si penjahat, belum berkereta. Belum berkereta, dan si penjahat ni di saat nak sampai, yang hero ni mungkin akan menang, si penjahat ni pergi sondol kereta adik dia melambung tinggi jauh, meletup, adik dia mati on the spot. Dia berhenti, dia undur balik nak pergi selamatkan adik dia, tapi dah tak dapat. Si penjahat menang, dan bukan setakat dia menang, si hero tadi tu masuk ke penjara 2 tahun. Nampak? Dia kerana rasa terancam tadi, apa yang berlaku adalah dia masuk ke penjara. Alangkah baiknya kalau dia dapat mengawal rasa marah dia. So, soalnya sekarang ada macam-macam alasan punca kenapa timbulnya marah. Soalnya sekarang adalah kita boleh kawal tak rasa marah tu. Itu persoalan utamanya. Sebab kita nak cerita macam mana kita nak kawal rasa marah. Ingat bila kita marah saja, otot-otot kita ni, muka kita akan tegang. Dia akan tegang semua benda ni. Dia akan tegang. Dan hormon kita, paras hormon kita, adrenalin kita dan noradrenalin kita akan meningkat. Dia akan meningkat. Kenapa? Sebab bila dia meningkat saja, dia kerana rasa marah tu, dia meningkat saja, pergerakan badan kita akan cukup bertenaga. Sebab itu ada kes suami, isteri bertenaga sini ni. Walaupun dia mungkin tak kuat, tapi dia kerana marah itu membuatkan dia bertenaga. Ayah pukul anak, sampai anak terduduk, terdampar. Wahal tak layak pun dipukul begitu, tapi dia rasa marah yang tak mampu dikawalin tadi. Okey, bergaduh dekat luar, berperang dekat luar, pergerakan badan tu jadi bertenaga. Kenapa? Sebab hormon tadi yang meningkat. Sebab itu bila kita rasa marah, penting untuk kita kawal rasa marah. Apa jadi jika senario makin buruk, jika PKP makin buruk? Ini yang kita nak kena kawal, nak kena belajar kawal rasa marah sekarang ni. Kenapa? Sebab satu berita yang baru dapat bagi tadi, bahawa ada banyak kedai-kedai yang dah tutup dekat Hong Kong. Salah satunya adalah bookstore, kedai buku yang dah establish 40 tahun. Dan dia tutup kerana tak mampu nak survive waktu PKP. Nauzubillah min zalik. Tapi ini kemungkinan yang akan berlaku. So bila ini yang akan berlaku, tekanan tu akan makin tinggi, betul? Rasa terancam makin tinggi, rasa takut makin tinggi, rasa bimbang, gusar, gelisah. Semua ni akan menjurus kepada timbulnya rasa marah yang tidak mampu dikawal.
So kita nak kena tahu macam mana cara nak kawal. Sebab dekat Malaysia ni sendiri, kita ni sendiri dijangkakan lebih 1 juta orang akan hilang pekerjaan. Lebih 1 juta, dan hampir 10 juta kedai-kedai, syarikat-syarikat kecil akan mendapat tamparan yang cukup hebat ketika selepas pada PKP dalam tempoh 6 bulan ke setahun ini. Dan yang ini yang akan mendorong kepada rasa marah. So kita nak kena tahu, penting sangat kita nak kena tahu macam mana cara untuk kita kawal rasa marah. Okey, so ambil pen, ambil kertas, tulis macam mana cara kita nak kawal rasa marah ni. Ablong letakkan kepada 7 formula. 7 formula. SIM card, SIMCARD, SIM card, 7 formula. Okey, ini satu proses dalam mana kita nak mengawal rasa marah. Apa SIM card itu? S pertama adalah stop. Hari ni, waktu sekarang ni kita nak marah, stop dulu. Stop mana? Stop sini. Stop sini, stop sini, stop dulu. Yang ini tengah berperang ni. Ini pun tengah berperang. Tapi stop ini dulu. Okey? Sebab bila yang ni lepas lagi, yang ni juga akan menyusul. Tangan juga akan menyusul. Badan kita juga akan menyusul. Marah tu akan lagi membuat-buat. Yang pertama, stop dulu. Okey? S apa? S stop. SIMCARD. S stop. Okey? I apa dia? I inhale. Stop. Stop mulut, stop tindakan. Stop. Automatically. Jangan sambung-sambung lagi dah. Stop. Yang kedua, inhale. Tarik nafas. Kenapa tarik nafas? Sebab kita nak penuhkan dengan oksigen. Bagi oksigen, bagi kepala kita relax, kita tarik nafas. Dalam-dalam. Bila tarik nafas, jangan tarik dengan hidung. Tarik dengan perut. Bermaksud kembungkan perut. Perut kita kembung. Okey? 2. Relax. Keluarkan ikut mulut, perut akan jadi kempis. Okey? Tapi Abdul tak dapatlah nak tunjuk perut ni kan. Okey. 2. Inhale. Yang pertama stop, yang kedua inhale, tarik nafas. Yang ketiga move, bergerak terus. Bergerak terus. Move. Kita mengubah kedudukan diri kita. Sebab apa? Sebab ingat Rasulullah kata apa? Rasulullah kata bila marah, bila kita tengah marah, bila kita berdiri, kita duduk. Move. Move kan? Ini yang kita katakan. Bila kita tengah marah dekat dapur, move. Pergi dekat ruang tamu. Dah stop. Ni nak marah ni. Dah terkeluar nak marah sikit. Stop. Okey. Pergi ruang tamu. Stop. Pergi naik atas. Stop. Pergi masuk toilet. Move. Yang ketiga. Okey. SIM. C apa dia? C comfort. Bila kita dah move, tenangkan diri. Nak tenangkan diri dengan teknik pernafasan. 2, 4, 8. Tarik nafas 2, 1, 2. Tahan. Waktu tahan ni kita tenangkan dalam fikiran kita. Kita mainkan wayang minda ketenangan. Aku relax, aku tenang, aku sabar. Okey. Sini 4, 1, 2, 3, 4 dan lepaskan 8. Keluar ikut mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comfort. Okey. Bila tenang, otot yang tegang tadi akan kendur. Okey, kalau otot tu dah kendur, itu tanda kita dah mula tenang. Dah mula relax. Okey. Paras hormon kita tu dah mula turun. Okey, kita dah mula relax dan tenaga kita pun dah makin rendah. So kita tak lagi tinggi macam keadaan tadi. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey, kita nak rendahkan hormon, kita nak tegang redakan balik otot-otot yang tegang tadi, dan kita nak rendahkan energi yang ada untuk dapatkan comfort. Okey, dah comfort, apa kita buat? Sedar balik. Sedar untuk apa? Ini aware. Aware pasal apa? Aware tentang kenapa aku marah. Tanya balik dengan coaching. Gunakan sistem coaching. Kenapa aku marah sangat tadi? Apa sebab aku marah tadi? Dan bila kita dah tanya, kita sedarkan dengan diri kita bahawa marah itu sebenarnya dah tak terkawal. Kenapa marah itu dah tak terkawal? Kita sedarkan diri balik. Aware. Dan bila kita aware, kita kena rationalkan balik. Rational. Rationalkan dengan kata-kata kita. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, aku dah terlepas. Ya Allah, tenangkan balik aku. Ya Allah,
aku tak patut buat begini, ya Allah aku ibu, ya Allah aku ayah, ya Allah aku patutnya jadi contoh yang baik, ya Allah rasionalkan diri baik, sehingga tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan dan belondik, kerana kita rasionalkan diri dengan baik, air mata kita akan menitis. Kerana kita dah sedar bahawa kita dah tak terkawal rasa marah kita. Air mata kita akan menitis. Kenapa? Sebab yang kita marah itu anak kita, marah yang kita marah itu isteri kita, marah yang kita marah itu suami kita. Air mata kita akan menitis bila kita dah rasionalkan balik. So rasional sangat-sangat penting. Ini satu kekuatan yang akan ada dalam diri kita. Dan yang last, paling penting adalah drive. Drive. Drive ke mana? Nak bawa diri ke mana? Nak drive to changes. Nak drive diri supaya kita boleh berubah. Okey, nak drive macam mana? Nak drive kita bawa hati kita, ya Allah aku nak betulkan keadaan diri aku. Okey, yang aku nak betulkan keadaan diri aku. So itu drive. Dah sudah drive kita tu, barulah kita jumpa balik. Kena jumpa. Kalau tidak, dia akan jadi unfinished business. Kena jumpa balik anak kita tadi, kena jumpa balik kawan kita yang kita marah tadi, kena jumpa balik suami kita yang kita marah balik, kena jumpa isteri kita yang kita marah tadi, kena jumpa dan kena dalam keadaan yang baik, sebab kita dah comfort, kita dah aware, kita dah rational. Jumpa balik, minta maaf. Jumpa balik, minta maaf abang terlepas tadi. Kita nak kena beritahu balik pendapat kita. Tapi dalam suasana yang dah jadi berbeza. Kenapa? Sebab kita dah melalui stop, inhale, move, comfort, aware dan rational tadi. Dan kita dah pergi pada drive. Dan kita cakap kamu pada anak kita, pada isteri kita, pada suami kita. Okay. So, drive, mood changer. So, ada 7 step. Ada 7 step. Ini 5, ini 2. So, ada 7 step. 7 step macam mana kita nak kawal rasa marah agar kita tidak meletup tiba-tiba, agar kita tidak menyesal kemudiannya, agar kita tidak kemudian yang kata, ya Allah, benda kecil je pun aku nak menyesal, kan? Izan kata apa? Izan kata kadang-kadang bila marah di luar dalam bentuk tulisan baru rasa lega. Yep, baru rasa lega. Namun ini lebihnya. Bila kita meluahkan rasa marah dalam bentuk tulisan, kita boleh baca balik, betul? Dan bila baca balik, alunkan balik. Alunkan balik agar rasa marah itu nampak dikawal dalam keadaan yang baik. Agar rasa marah itu tidak menampakkan bahawa betapa buruknya kita, betapa tak baiknya kita. Alunkan balik, olahkan balik rasa marah dalam bentuk tulisan itu agar mesej sampai tanpa mengaibkan diri kita, tanpa merosakkan karisma kita, tanpa menyebabkan kita dipandang tidak hormat oleh orang lain. Okey, alunkan rasa marah tu. Yang cantiknya dalam bentuk tulisan adalah kita boleh baca balik. Okey, so sebelum pada post, Bonda No selalu sebut, sebelum pada post, baca balik. Bila kita menulis, kita boleh kawal rasa marah kita. InsyaAllah, alunkan balik. Ya, insyaAllah. Okey, so kita dah habis untuk sesi kita pada hari ini. Dah pukul 8.09 minit. Okey, so 7 step untuk kita kawal rasa marah kita. Stop, inhale, move, comfort, aware, rational dan juga drive. Okey, 7 perkara. Untuk sesi kita pada pagi ini, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk yang menonton. Yes, terima kasih untuk yang menonton pada pagi ini, alhamdulillah. Dan kita akan jumpa lagi untuk sesi yang besok. Besok 7.30 pagi setiap hari daripada 5 hari bulan April sehingga 14 bulan April, hingga 14 bulan April, 7.30 pagi setiap hari non-stop. Doakan Abang sihat, doakan ilham terus mencurah, doakan terus ada kekuatan, syukur dan terima kasih atas apa yang berlaku untuk hari ini. Kita akan jumpa balik besok pada pukul 7.30 pagi setiap hari sehingga 14 April 2020. 10 hari berturut-turut non-stop live bersama dengan Abilong. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.